Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini. Oke, pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada Anda semua, pengikut-pengikut admin maupun yang baru melihat channel ini. Isu ini sangat-sangat menggemparkan, sangat-sangat panas, sangat-sangat terkenal di seluruh dunia. Jadi, sebelum itu bantu admin minta tolong tekan butang subscribe, tekan juga pada butang lonceng supaya Anda semua tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin sampaikan di dalam channel ini untuk Anda semua. Terima kasih. Hari pertama saya jadi Menteri Keuangan dan saya tahu sepanjang kempen kita bercakap soal 822-8. Semua orang faham apa dia 822-8. Maka saya kata perkara ini kuasa Menteri Keuangan. Saya ke Kementerian Keuangan, saya akan kaji. Dan itu benar, itu bukan fitnah. Memang diluluskan, tapi belum dilaksanakan kerana pilihan raya. Jadi hari pertama saya di Kementerian Keuangan, pegawai kata ya sudah diluluskan tapi belum dilaksanakan. Ini sebagai contoh. Jadi tak perlu jadi hal politik. Hari pertama saya jadi Menteri Keuangan dan saya tahu sepanjang kempen kita bercakap soal 822-8. Semua orang faham apa dia 822-8. Maka saya kata perkara ini kuasa Menteri Keuangan. Tentunya kelulusan jemaah menteri dan kabinet. Saya tidak tunggu. Kebetulan saya Menteri Keuangan, saya Perdana Menteri. Terus saya arahkan peringkat ini ya, kita turunkan dulu. Daripada dulunya 8 naik 22, saya kata turun balik 8. Sebelum dibuat kajian teliti sudah. Kalau nak tunggu kajian 3 bulan lagi. Saya datang majlis ini ke Tuan Guru Syekh Jamil, dia tanya, ni entah dah 2 minggu dah. Kenapa judi tak turun lagi? Anda tak kerti jawab. Jadi sebab itu kita ambil langkah-langkah segera. Ya. Begitu juga soal pesawah padi. Karena saya teliti soal bernas ni sudah lama. Bernas ni bukan soal baru. Ada orang kata Anwar luluskan sebagai Menteri Keuangan. Itu kenyataan politik. Itu penswastaan, itu bukan soal Menteri Keuangan. Penswastaan itu di bawah unit perancang ekonomi Perdana Menteri. Kontender bawah Menteri Keuangan. Tapi ialah geng-geng yang bebal ni kadang-kadang dia tak peduli fakta. Dia berdaya saja. Tapi kena ingat, kita cakap tu dengan serban kita, ya, dengan jubah kita, kemudian kita buat kenyataan palsu begini. Tidak boleh. Sebab itu yang disebut tradisi ilmu ini termasuk ini. Tradisi ilmu bukan soal ibadat saja, soal kenegaraan itu perlu. Jadi sebab itu, setelah teliti, saya faham monopoli beras ini. Saya panggil, saya telefon, tak sempat jumpa dia. Saya nak umum cepat. Saya telefon Tan Sri Syed Mokhtar. Dia berjaya dalam banyak bidang. Dan kita bangga, kita boleh bagi kerjasama dalam beberapa bidang lain. Tapi saya kata janganlah bidang lain, bidang yang menyebabkan keuntungan yang tinggi diambil, kemudian pesawah padi itu di antara paling miskin di negara kita. Semua kita tahu. Semenanjung Tanah Melayu, siapa yang miskin? Majoriti Melayu. Yang lebih teruk miskinnya adalah sebahagian orang India dan orang asli. Tapi di majoriti kalangan Melayu yang miskin itu adalah pesawah padi. Kedah, Utara Perak, Kelantan. Saya ada mandat. Gunalah kuasa di pijak sana. Jadi saya bagi tahu Tan Sri Syed Mokhtar. Saya tahu belum ada teliti. Saya tahu belum ada mesyuarat. Saya tahu Kementerian Keuangan belum meneliti atau menelusuri hal-hal yang sedemikian. Ya. Tapi saya kata, boleh tak kalau bagi segera? Sebab orang miskin dan susah hidup dia. Dia tak sempat tunggu jatuh kuasa demi jatuh kuasa. Kalau ikut peraturan biasa, saya faham. Maka Menteri Keuangan atau Kementerian Keuangan aku panggil mesyuarat, teliti, kaji sana, bincang. Itu teliti. Kemudian bawa kertas, bawa pertimbangan menteri bawa, kalau perlu bawa ke kabinet. Iya. Tetapi saya kata tak kepada Tan Sri Syed Mokhtar, boleh tidak pertimbangkan. Bagilah sedikit dulu kepada pesawat-pesawat padi. Kerana saya tak sanggup umpamanya berdepan dengan mereka. Saya sudah Perdana Menteri. Kemudian tidak mampu berbuat apa-apa. Dan Alhamdulillah Syed Mokhtar mengambil sikap yang sangat positif. Dia tidak terpusulitkan. Dia kata ada kes-kes yang berlaku sebelumnya. Dia beli pada syarikat-syarikat kroni, termasuk orang UMNO dulu, dan harga yang mahal. Saya kata kepada dia, saya tak mahu sudah rugi. Saya nak hanya beri sebahagian daripada keuntungan itu dipulang kepada orang miskin yang menanam padi. Dia jawab ya. Setelah berunding sedikit lagi, dia kata baik, segera untuk bulan Disember ini 10 juta ringgit. Dan untuk tahun depan 50 juta ringgit. Barulah kita akan ada rundingan untuk tingkat. Saudara, saya hanya lakukan itu kerana seluruh
perjuangan politik saya itu bukan hanya memikirkan bangsa. Dalam bangsa Melayu ni bagi saya pikirkan bangsa Melayu yang tertindas, terpinggir dan paling miskin. Itu yang saya cuba lakukan secara kecil-kecilan sebagai permulaan di hari pertama dan kedua. Dan sekarang umpamanya setelah kita bertapak, tentulah saya harus teliti semua dasar-dasar ini ikut peraturan, ya, jatuh kuasa yang berkenaan. Tapi percayalah, yang saya tidak akan tolak ansur. Saya beritahu kepada rakan-rakan jemaah menteri yang saya pilih, Dr. Naim ada, saya yang pertama itu soal tata kelola atau governance. Maknanya no corruption. Ya. Saya bercakap dengan semua ketua-ketua parti komponen. Kalau ada semasa pentadbiran saya selaku Perdana Menteri kes seperti itu, saya minta mandat, saya pecat serta-merta. Saya tidak tolak ansur. Ya. Dan ini bukan kenyataan politik. Ini keyakinan saya. Saya telah dihumban ke penjara, dipukul setengah mati, dah lama tersiksa. Bukan untuk kemudian mendabik dada, aku menang, aku sekarang orang nomor satu, tidak. Tapi untuk menganggap ini semua ujian dari Allah SWT. Saya selalu sebut tentang hadis Muhammad SAW. Kita hanya ujian kecil, tapi untuk mengajar kita, mendewasakan kita. Ayyun nasu asyaddu bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal. Ini ujian bagi kita ini kecil, tetapi ada pengajaran itu. Apa dia pengajarannya? Kita tahu apa arti susah. Kita tahu apa arti sakit dipukul padahal kita tak bersalah. Kita tahu bagaimana kegiatan pasukan keselamatan dan pendakwaan dan hakim sekiranya tidak patuh pada kerukunan undang-undang. Itu pengajaran buat kita. Kita tahu apa rasa bila dihina dan dicerca. Bukan diri tapi isteri dan anak-anak. Walaupun sekarang orang cuba permainkan lagu lama. Orang yang bicara soal qazaf sekarang boleh sanggup buat singgungan yang sedemikian. Walaupun guna teket agama. Saya tak kisah bab itu. Tetapi saya hanya melihat secara positif. Mesti ada rencana Allah Ta'ala. Saya ingat ramai Tugu Syekh Yusuf Kharadawi pernah sebut saya berulang kali. Saya ingat Tuanku Haji Saleh marhum Sik, Tugu Penot Tapah apa namanya, Pasir Mas, Tugu ini ayahanda kepada Mufti. Semua bila bercakap dengan saya, semua suruh kena ada kesabaran, kena ada bijak. Jangan tinggal baca Quran satu hari mesti. Dia tahu saya sibuk, dia kata 10 minit pun tak apa. Kalau orang lain kena sejam lah. Bagi saya Tok Guru ni simpati. Jadi dia kata 10 minit pun tak apa satu hari, tapi jangan tinggal sama sekali. Dalam tiap ucapan, banyak Tok Guru sebut, cakap kepada rakyat Malaysia yang Islam yang bukan Islam, kalau boleh sebut satu patah ayat Quran, satu ayat atau hadis. Atau kalau tidak pun bagi maksud supaya ada erti dan pengertian dakwah. Saya dari segi itu alhamdulillah bernasib baik, kerana walaupun saya bukan tergolong sebagai seorang yang kategori seorang alim dan ulama, tapi saya mendekati mereka dan peringatan mereka itu kerana orang-orang ini dia balik ke rumah malam, dia tahajud, dia doa untuk kita. Jadi susah payah, bukan ada allowance, bukan ada tugas, tapi dia lakukan. Jadi oleh demikian nasihat mereka itu kita cuba hadam dan ambil serius dan laksanakan.